Amerika Serikat mengeluarkan sinyal tekanan diplomatik kepada Malaysia. Melalui Duta Besar Amerika, Amerika memperingatkan adanya red line jika Malaysia menjalin kedekatan dengan kelompok ekonomi BRICS. Ancaman tersebut sontak memicu kegelisahan sekaligus kemarahan sejumlah politisi Malaysia. Jelas, ini bentuk intervensi terhadap kebijakan luar negeri mereka. Namun, yang anehnya, di tengah ketegangan diplomatik ini muncul sudut pandang berbeda dari sejumlah pakar Malaysia menyampaikan pujian kepada Pak Prabowo yang dinilai sebagai sosok negosiator handal di panggung global. Meskipun Donald Trump pernah mengancam akan menjatuhkan hukuman bagi negara-negara BRICS, namun hukuman itu tidak terjadi kepada Indonesia. Indonesia dipandang berani untuk bergabung dengan BRICS, dan ini menjadi negara satu-satunya di Asia Tenggara. Mari kita simak video selengkapnya. Following Donald Trump's peacemaking visit to Malaysia last week, the U.S. is already making new threats, as America's ambassador to the country is warning Kuala Lumpur that there could be serious consequences for forging a future within the BRICS group. Of course, you could see them. What a masterful negotiator Prabowo was. He praised Donald Trump. He was a tough negotiator. Absolutely. And the only thing I can say is he's also a very good-looking man, isn't he? But he certainly as opposed to the Trump letter that we talked about the last time. So He's a truly accomplished diplomat. a masterful negotiator. Trump had also announced that he would put high tariffs on countries who are members of BRICS. Yes. If you look at Southeast Asia, only Indonesia is a member of BRICS. Malaysia is still observer status, hasn't applied for full membership. Thailand also observer status, has chosen not to apply for full membership. Right. So only Indonesia had stepped boldly forward to take full membership. Okay. And was he punished? Clearly, he has not been punished. And this is because Indonesia is very important. ASEAN is very important to the US calculation in confrontation with China. Amerika bagi amaran bagi pihak Amerika lah bahawa menyertai BRICS adalah red line. Bermaksud kalau Malaysia nekat menyertai BRICS akan ada consequences, akan ada akibatnya, tuan-tuan. Untuk maklumat tuan-tuan, Malaysia sekarang ni dia partner BRICS, dia bukan BRICS, bukan anggota lagi. Macam Indonesia anggota BRICS, macam Brazil tu semua anggota BRICS, China anggota BRICS, Malaysia bukan anggota BRICS. Tapi sebabkan Malaysia telah pun sign agreement on reciprocal tariff baru ni, jadi sudah ada binding antara Amerika dengan US. Walaupun peguam negara kata Malaysia boleh tamat bila-bila, tapi tamat tu dia kena bagi maklum kepada Amerika terlebih dahulu. Kesan selepas tamatkan tu kita pun tak tahu apa benda, tuan-tuan. So apapun dah ada agreement Malaysia dengan US. Tapi kalau Malaysia nak masuk dalam satu ekonomi yang menjadi satu alternatif kepada ekonomi barat lah, Amerika, Eropah dan sebagainya, kalau Malaysia nak masuk dalam BRICS, dia kena ambil kira risiko yang akan dihadapi oleh Malaysia. Maksudnya tekanan atas Amerika atas, mungkin semiconductor akan dikenakan tarif, mungkin produk-produk Malaysia akan dikenakan 50% tarif, 100% tarif. Jadi sekarang ni Malaysia dia kena buat pilihan sekarang ni. Dia nak berada di mana? Dia nak berada di blok Amerika ke? Ataupun dia nak menyertai satu blok baru, BRICS, tuan-tuan. Ini bergantung kepada kebijaksanaan pimpinan kita. Kesan daripada perjanjian reciprocal dengan Amerika Syarikat, adakah menghalang kita bekerjasama kalau dalam aspek berkaitan dengan teknologi dengan negara-negara yang dianggap tidak mewakili kepentingan mereka? Jadi Menteri menjawab bahawa apa yang dipaham tidak, tetapi
Dalam masa yang sama saya pernah membangkitkan bahawa bagaimana pula dengan penyertaan kita dalam BRICS dan sebagainya. Jadi ada menteri kata tidak jadi halangan untuk menyertai BRICS dan sebagainya. Saya nak tunjuk kenyataan yang dibuat oleh Duta Amerika. Baru kemarin, US warns of red lines as Malaysia explores closer ties with BRICS. Ini adalah kenyataan yang mungkin headline dia bunyinya ditafsirkan agak keras sikit. Saya tengok dalam konteks saya ada yang kata dia lembutkan tajuknya bahawa Amerika Syarikat menghormati kedaulatan. Saya nak ingatkan, kenyataan ini dibuat dalam tempoh sekarang ni kita belum lagi menguatkuasakan sepenuhnya perjanjian resiprokal ini. Apabila cengkaman mereka makin kuat, apabila kita dah melampaui tempoh-tempoh yang ditetapkan, saya yakin kita akan berhadapan dengan lebih banyak lagi tekanan. Hari ini dia akan guna istilah tidak digalakkan. Amerika Syarikat berpandangan bahawa lebih baik Malaysia menumpukan kepada supply chain Malaysia yang sekarang ni memang lebih banyak bergantung kepada dagangan dengan Amerika Syarikat dan sebagainya. Terbaik saja kita lebih jauh lagi istilah tidak digalakkan dan sebagainya, dia akan menjadi lebih keras. Jadi kerana itu saya rasa kita kena berhati-hati. Ini baru beberapa hari selepas menandatangan BRICS, seperti mana yang ada seorang profesor senior analis dalam ekonomi bergetang baru-baru ini, dia kata this act actually almost capitulation, macam seolah-olah kita tanda tangan dan menyerah saja. Bahaya lah. Memang Datuk Seri Anwar Ibrahim betul-betul mendunia pada ketika ini. Tetapi di sebalik segala benda yang dipaparkan kepada kita, konon-kononnya dipuji-puji dan sebagainya, rupa-rupanya ada pihak di luar sana yang cukup bengang dan cukup marah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai menggelarkan beliau sebagai musuh dalam selimut di dalam ASEAN. Oi, apa cerita ni? So, saya memang nak Datuk Seri Anwar Ibrahim jawab benda ini. After all, kalau beliau pun kelihatan macam boleh pergi ke Prabowo dan macam tak puas hati dengan Prabowo, hanya kerana mendapat info daripada beliau punya PA dan sebagainya, sampai datang tunjuk-tunjuk jari korang tu, so apalah sangat dengan General Ramsi kita yang natap ini. Ingat, sekarang ini marah Malaysia tengah diinjak-injak kiri kanan depan belakang. Kita memang ada tempoh dalam masa 60 hari. Ada tempoh 60 hari untuk kita batalkan balik perkara ni. Jadi sekarang dalam tempoh 60 hari ni, ini bukan tugas ahli parlimen saja. Ini bukan tugas majlis raja-raja saja. Ini bukan tugas penjawat awam saja. Ini tugas kita rakyat Malaysia ni untuk desak supaya semua ahli parlimen ini bertindak segera batalkan perjanjian ini. Semua, seluruh rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, kita semua kena bersuara, bercakap, desak batalkan perjanjian yang menggadai kedaulatan negara ni. Semua mesti bercakap, mesti keluarkan fakta bahawa negara tergadai. Korang boleh cari fakta-fakta ni semua, ulas ikut kemampuan, buat PTT, buat poster, buat AI, buat apa-apalah, tak kisah. Janji, sedarkan yang lain untuk sama-sama bangkit gerakkan benda ni, batalkan perjanjian ni. Dapat? Okey. Gaja-gaja, ada lagi orang bertikai. Habis gaja-gaja buat apa? Saya dah bagi tahu banyak kali, gaja-gaja ada tugas dia. Peranan yang dimainkan oleh gaja-gaja ni besar, tapi kita kena gerak dulu. Kalau kita tak bergerak, kau takkan nak agakkan gaja-gaja. Habis kita buat apa? Oh, kita duduk je, tunggulah. Mana boleh macam itu? Ni negara kita. Takkanlah negara kita ni kita biar je. Kita kena bersuara lah. Gaja-gaja akan sampai part dia. Kita punya ketidakpuashatian kita ni dalam perjanjian yang Anwar Ibrahim buat. Kita ada tempoh 60 hari daripada tarikh perjanjian untuk kita batalkan perjanjian ini. Tapi kalau kita senyap, kita tak bersuara, tak nampaklah gelombang tu. Kita kena create gelombang ni supaya semua rakyat protes, bantah, tolak perjanjian ERT yang Anwar Ibrahim buat. Malaysia kini dihadapkan pada tekanan politik internasional yang semakin nyata. Sementara Indonesia justru menunjukkan posisi yang jauh lebih mandiri. Indonesia benar-benar lebih merdeka dalam berdagang, tidak terbelenggu tekanan pihak manapun. Keberanian Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya menjadi sinyal optimisme bahwa bangsa ini siap melangkah lebih jauh sebagai kekuatan ekonomi baru dunia. Sampai di sini with Elga, temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.